minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan buat para penonton sekalian. Yang saya hormati kepada pensyarah bagi subjek PIMK 1084 Pengantar Akidah Islamiyah Dr. Ahmad Tamizi bin Abu selaku pensyarah bagi kelas saya, dan saya kasih buat para penonton di alam maya sekalian. Pada hari ini saya bersama rakan ahli kumpulan yang lain akan melakukan satu pembentangan mengenai fahaman ajaran sesat, iaitu fahaman ajaran Syiah. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu barisan ahli pembentang yang akan melakukan pembentangan pada kali ini. Dimulakan dengan saudari Nurul Izzah binti Anas, diikuti oleh saudara Muhammad Faris bin Abdul Syukur, dan saya sendiri Nur Alia Izzati binti Mazlan. Ketiga kami daripada kelas Pendidikan Islam 4 PPISMP daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, option Pendidikan Islam. Jadi baiklah, sekarang kita akan mulakan pembentangan. Menurut lughah iaitu bahasa Arab, Syiah bermaksud pengikut dan pembela seseorang. Adapun mengikut istilah syariat Islam iaitu golongan yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lebih berhak dan utama daripada sahabat-sahabat untuk memegang tampuk pemerintahan. Pada mulanya, Syiah berpecah daripada Islam menjadi satu firqah. Ia berpunca daripada persoalan siasah iaitu politik. Demikian juga dengan firqah Khawarij. Namun ketika peristiwa kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala, pengaruh Syiah makin meluas lalu dikenali sebagai satu fahaman dan mazhab yang telah menyentuh persoalan akidah. Oleh itu, pelbagai fahaman dan fatwa ganjil yang diperkenalkan oleh golongan Syiah sehingga membawa kepada percanggahan dan masalah akidah, iaitu pegangan akidah dan pelbagai masalah fiqh. Asalnya mereka ingin mempertahankan ahlul al-bait Rasulullah SAW. Namun semangat kecintaan tersebut telah diselewengkan oleh beberapa ideologi sesat yang telah dibawa masuk melalui para munafik. Sebahagian ulama berpendapat pengasas utama Syiah adalah Abdullah bin Sabah yang berpura-pura menganut Islam, tetapi hakikatnya adalah duri dalam daging bagi umat Islam. Sejarah ini disokong oleh kebanyakan ulama ahli sunnah wal jamaah dan Syiah sendiri, kerana antara puak-puak Syiah yang dinisbahkan kepada namanya iaitu puak As-Sabiyah. Satu peristiwa yang terjadi ketika Abdullah bin Sabah pernah berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. "Kamulah Ali, kamulah Tuhan." Beliau mengulanginya beberapa kali. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Celakalah kamu dengan perkataanmu itu." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya, "Siapakah aku yang sebenarnya?" Lalu Abdullah bin Sabah berkata lagi, "Kamulah Allah." Lantaran kata-kata Abdullah bin Sabah tersebut, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah memerintahkan menterinya untuk membakar golongan Syiah Sabaiyah tersebut yang tidak mahu bertaubat daripada pegangan sesat mereka itu. Pegangan Syiah, perkataan Syiah disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran dan ia memberi erti golongan atau kumpulan. Pertama dalam surah As-Saffat, firman Allah, "Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk Syiahnya, ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci." Kedua dalam surah Maryam, maksudnya kemudian pasti kami tarik dari tiap-tiap golongan Syiah siapa antara mereka yang sangat derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Yang ketiga dan yang keempat dalam surah Al-Qasas yang bermaksud, "Dan Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang lelaki yang berkelahi. Yang seorang dari golongan Syiati Bani Israel dan seorang lagi dari musuh yang Syiati meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari musuhnya." Sementara itu, ada perkataan Syiah dalam hadis Nabi SAW lebih dari 3 kali. Di sini menunjukkan bahawa Syiah itu benar-benar wujud dan dia telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang imam 12. Yang pertama ialah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Al-Hasan bin Ali, yang ketiga Al-Husain bin Ali, yang keempat Ali bin Husain, yang kelima Muhammad bin Ali, yang keenam Ja'far bin Muhammad, yang ketujuh Musa bin Ja'far, yang ke-8 Ali bin Musa, yang ke-9 Muhammad bin Al-Jawad Taqi bin Ali, yang ke-10 Ali bin Muhammad, yang ke-11 Al-Hasan bin Ali, dan yang ke-12 Muhammad Al-Mahdi. Syiah ni, apakah yang dikatakan imam 12 dan Syiah ni? Golongan ini adalah kelompok, maksudnya Syiah ni dipercaya bahawa imam 12 ni sahaja yang berhak untuk menjadi pemimpin, dan imam-imam ni lah yang 12 ni. Setiap daripada imam-imam tersebut ni, imam 12 ni, dia mempunyai masyhad atau makam yang sering dikelilingi oleh golongan Syiah ni, ataupun mereka sering lawat di Arab, di Iraq dan di Iran. Syiah ni, mereka ni mengatakan bahawa mereka beriktikad bahawa imam ni adalah seperti Nabi. Maksudnya dia kata imam ni ada yang mengatakan seperti Nabi, tetapi beza dia imam 12 ni dengan Nabi. Nabi terima wahyu, manakala imam 12 ni tak terima wahyu. Dan mereka juga, kita lihat, mereka percaya bahawa imam yang ke-12 mereka itu adalah Imam Al-Mahdi. Seterusnya, mereka juga, dia punya Syiah ni berkaitan dengan imam 12 ni. Rukun Islam mereka yang pertama ialah wilayah. Siapa yang menolak walaupun satu, maksudnya siapa yang tak percaya salah satu daripada imam 12 ni, mereka jatuh kufur terhadap mereka ni, kata Syiah lah. Lepas seterusnya, mereka ni kadang mereka membaca talqin, tetapi mereka juga sebut imam 12 ni. Lepas seterusnya, berkaitan dengan imam 12 ni, mereka juga selalu meletakkan gambar-gambar imam 12 ni dalam rumah mereka. Baik, dan sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan menceritakan mengenai sejarah terbentuknya Syiah. Unsur-unsur ataupun sentimen Syiah ni mula muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu munculnya konflik dalam politik, iaitu siapakah yang layak menjadi khalifah sebagai pengganti baginda untuk meneruskan pemerintahan. Pada waktu itu golongan orang Arab daripada selatan, mereka menganggap perlunya memilih pemimpin dari kalangan yang ada kaitan dengan keturunan, iaitu Saidina Ali. Kerana Saidina Ali pada waktu itu merupakan menantu baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagi orang-orang Arab daripada wilayah tengah dan juga wilayah utara, mereka beranggapan bahawa perlunya memilih pemimpin dari kalangan mereka yang ada senioriti dan juga kepakaran. Jadi pada waktu itu telah dipilih Saidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, dan diikuti oleh Saidina Umar, Uthman dan seterusnya Ali. Pada zaman pemerintahan Umar tidak berlaku terlalu banyak penentangan. Namun penentangan oleh Syiah ni mula dirancangkan ketika pemerintahan Saidina Uthman. Kenapa mereka sangat menentang Uthman? Kerana pada waktu itu Saidina Ali memang selayak-layaknya menjadi khalifah. Namun ada beberapa syarat yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan Saidina Ali ni dia menolak tawaran tersebut, dan Saidina Uthman menerima untuk mendapat jawatan tersebut. Maka dari situ orang-orang yang menyokong Saidina Ali ni menganggap Ali ni selalu ditindas dan sepatutnya Ali yang dapat hak tersebut dan macam-macam lagi. Dari situ telah munculnya ketaksuban mereka itu untuk menyokong Ali. Dan akibat taksuban itu, mereka telah merancang untuk membunuh Saidina Uthman dan mereka berjaya. Dan apabila Ali mendapat pemerintahan tersebut, kaum keluarga Uthman iaitu Bani Umayyah mula menuntut bela mengapa terjadinya kematian Uthman. Mereka menanyakan bagaimana dan mengapa dan sebagainya. Dan pada waktu itu Muawiyah sendiri yang sangat marah terhadap benda tersebut. Tambah-tambah lagi dia sebenarnya telah dipecat oleh Saidina Ali sebagai seorang governor. Dan pada waktu itu terjadilah perbalahan antara Bani Umayyah dan juga golongan-golongan Syiah ni. Muawiyah sendiri telah pun melancarkan sehingga tercetusnya perang, iaitu perang Siffin. Dan sewaktu peperangan ini berlaku,
golongan Muawiyah, iaitu pasukan Muawiyah, telah pun menawarkan tahkim. Tahkim ni ialah seperti penawaran untuk berdamai, dan dia menggunakan Al-Quran, iaitu mengangkat Al-Quran sebagai tanda bahawa mereka ni benar-benar untuk berdamai, untuk berbincang secara elok. Tapi sebenarnya pada waktu ini golongan Syiah, dan juga ada dalam golongan Syiah tersebut ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju untuk menerima tahkim tersebut, dan dari situlah puak Syiah ni mula berpecah. Pada waktu ketika itu Saidina Ali menerima tahkim tersebut sebab tahkim ni disarankan oleh Al-Quran, sebab Islam sangat mementingkan perdamaian, kalau boleh untuk mengelakkan pertumbuhan darah. Jadi bermula dari situlah golongan yang telah pun keluar daripada menjadi penyokong Ali sebenarnya ini, iaitu Khawarij, telah berpakat untuk menjatuhkan Saidina Ali ni, sehingga mereka meletakkan Saidina Ali, Muawiyah dan Ammar Ammar ibnu Al-Ash sebagai 3 individu yang halal darahnya untuk dibunuh. Dan bermula dari situlah Saidina Ali telah dibunuh sewaktu baginda dalam perjalanan untuk mendirikan solat subuh, manakala 2 individu lain lagi gagal dibunuh. Dari situ juga mereka sangat memusuhi keluarga Saidina Ali, sehingga kan Husain dan Hasan yang merupakan telah dinyatakan dalam hadis bahawa mereka ialah ketua pemuda-pemudi dalam syurga, telah pun dibunuh oleh golongan Khawarij ni. Dan Husain telah dibunuh di Karbala pada 18 Zulhijjah pada tahun 35 Hijrah. Dan dari situlah kenapa golongan Syiah ni menyambut hari kematian Husain ni, kononnya sebagai untuk menunjukkan penghormatan, untuk menunjukkan kesedihan atas kematian tersebut. Seterusnya, pada awalnya golongan Syiah ni hanya berfikirkan tentang politik, tapi Abdullah bin Sabah lah sebenarnya yang telah meracuni fikiran ahli Syiah ni mengenai ideologi ketuhanan. Seperti beliau menyatakan sebenarnya ada wasiat Rasulullah bahawa Ali yang sepatutnya menjadi pengganti, iaitu khalifah. Namun sebenarnya itu hanyalah direka-reka semata-mata untuk memecahkan umat Islam ni kepada banyak pecahan. Dari situlah terbentuknya golongan Syiah yang pelbagai furqahnya. Jadi itulah sejarahnya mengapa berlakunya, mengapa terbentuknya Syiah ini, disebabkan ketaksuban untuk menyokong Saidina Ali. Namun Saidina Ali seperti tidak mendapat keadilan terhadap pemerintahan untuk menjadi khalifah tersebut. Imamiyah atau Ja'fariyah merujuk kepada satu aliran Syiah yang mempercayai bahawa umat Islam wajib mengikut 12 orang imam, kesemuanya dari keturunan Ali bin Abi Talib dan Rasulullah SAW itu sendiri, iaitu menerusi anak baginda Fatimah Zahra. Bilangan 12 sealiran dengan hadis yang menyatakan bahawa umat Islam akan diperintah oleh 12 khalifah selepas Rasulullah SAW. Syiah Imamiyah ini percaya bahawa Muhammad Rasulullah sendiri mewasiatkan kepimpinan umat Islam kepada Ali bin Abi Talib sebagai maula dan Amirul Mukminin yang mesti ditaati selepas baginda. Dengan itu, Ali bin Abi Talib dianggap oleh Syiah Imamiyah sebagai imam pertama umat Islam. Melalui nas-nas, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberi petunjuk siapakah pewaris pucuk pimpinan. Imam tidak semuanya jatuh kepada anak lelaki pertama. Dalam hal imam kedua Syiah Imamiyah, iaitu Imam Hasan bin Ali, cucu kepada Rasulullah SAW, ia berpindah kepada adik beliau, iaitu Husain bin Abi Talib. Syiah Imamiyah ni percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan manusia dan bumi tanpa sebarang imam. Imam ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Mahdi yang dikatakan lahir pada 15 Sya'ban 255 Hijrah bersamaan 869 Masihi, dianggap oleh Syiah Imamiyah sebagai terus hidup tetapi gaib dari pandangan mata seperti mana Nabi Khidir alaihi salam. Bagi golongan Muslim Syiah mahupun Sunni, bahawa mereka percaya bahawa Al-Mahdi akan muncul di akhir zaman untuk menyelamatkan manusia dari kerosakan dan fitnah Dajjal.
umat Islam Sunni percaya bahawa Al-Mahdi belum dilahirkan. Syiah Imamiyah pula percaya dia berada di sebalik tabir, memanfaatkan manusia seperti matahari di selubung awan yang masih mendatangkan manfaat. Kepada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni, mereka ni adalah pengikut kepada Zaid bin Ali bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau ni dia terkesan dengan pemikiran Wasil bin Atha, iaitu Wasil bin Atha ni adalah pengasas kepada fahaman Mu'tazilah. Sebenarnya para ulama mengklasifikasikan mengikut Syiah Zaidiyah ni dalam golongan yang mu'tadil. Sebab apa? Kerana ni mereka lah paling hampir dengan ahli sunnah wal jamaah. Lebih-lebih lagi dalam persoalan ibadat. Pendapat aliran Syiah Zaidiyah ni dia tidaklah sampai mengagung-agungkan Sayyidina Ali, dan mereka ni juga tidak mencerca sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain, melainkan mereka ni hanya mengatakan bahawa Sayyidina Ali ni dia lebih layak memegang tampuk khalifah selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW berbanding Sayyidina Abu Bakar. Kebanyakan puak Syiah Zaidiyah ni dia berada di Yaman. Syiah Zaidiyah ni juga terbagi kepada 3 kelompok, iaitu Jaruddin, Jariyah dengan Salihiyah. Dan kita tengok apa yang Syiah Zaidiyah ni lakukan. Yang pertama, mereka mengatakan kedudukan pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran. Mereka berpendapat bahawa macam itulah. Yang kedua, mereka juga berpendapat bahawa perbuatan manusia adalah dilakukan oleh manusia, bukan Allah. Maksudnya apa yang dilakukan ni kerana manusia. Mereka juga menolak dua perkara ni. Antaranya mereka menolak kemaksuman para imam, kecuali Sayyidina Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan seterusnya mereka juga menolak amalan taqiyah dalam kehidupan seharian. Baiklah, jenis Syiah yang seterusnya ialah Syiah Batiniyah. Bagaimanakah pegangan orang yang menganut pegangan Syiah Batiniyah ini? Pertamanya, mereka berpendapat bahawa Sayyidina Ali dan para imam mereka, iaitu 12 imam mereka, sebagai Tuhan. Jadi di sini menunjukkan kesesatan yang sangat nyata. Kerana kita tak boleh menganggap manusia sebagai Tuhan, kerana Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fahaman seterusnya, mereka berpandangan bahawa imam mereka Muhammad bin Al-Hanafiyah masih hidup. Dan fahaman yang terakhir dan sangat-sangatlah sinonim dengan sifat orang Syiah ini, di mana mereka selalu mengamalkan taqiyah, iaitu membolehkan sahaja pembohongan ataupun untuk menyesuaikan terhadap keadaan yang mana mereka mahu. Jadi disebabkan itu, Syiah Batiniyah ini mereka menghalalkan kemungkaran seperti minum arak. Jadi di sini jelas menunjukkan kesesatan fahaman Syiah ini, sebab semua perkara tersebut bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah ini bersanggahan dengan Sunni, iaitu puak Sunni kumpulan orang Islam yang memang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, walaupun mazhab ini diasaskan secara lengkap setelah 200 tahun wafatnya Rasulullah SAW. Kajian dan penyelidikan yang natural sedangkan Syekh Al-Azhar telah mengeluarkan fatwanya yang disiarkan pada tahun 1999 Masihi di majalah atau Risalatul Islam yang diterbitkan oleh Darul Al-Taqrib Baina Al-Madhabit Al-Islamiyah atau lembaga pendekatan antara mazhab-mazhab dan dalam Islam yang berpusat di Kahirah, iaitu mengatakan bahawa yang pertama, agama Islam tidak mewajibkan suatu mazhab tertentu atas siapapun di antara pengikutnya. Setiap Muslim berhak sepenuhnya untuk mengikuti salah satu mazhab yang mana jua yang telah sampai kepadanya dengan cara yang benar dan meyakinkan, dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya telah dicatat dengan teliti dan sempurna dalam kitab-kitab mazhab yang
bersangkutan yang memang dikhususkan untuknya. Begitu pula setiap orang yang telah mengikuti salah satu di antara mazhab itu diperbolehkan pula untuk berpindah ke mazhab yang lain, yang mana pun juga yang dia tidak berdosa sedikit pun dalam perbuatannya itu. Kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya percanggahan Syiah dengan Sunni. Puak Sunni iaitu kumpulan orang Islam memang berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, walaupun mazhab ini telah diasaskan secara lengkap setelah 200 tahun wafatnya Rasulullah SAW. Kajian dan penelitian daripada Syekh Al-Azhar, dia telah mengeluarkan fatwanya yang disiarkan pada tahun 1959 Masihi, iaitu mengatakan bahawa mazhab-mazhab dalam Islam yang pertama, agama Islam tidak mewajibkan suatu mazhab tertentu atas sesiapa pun di antara pengikutnya. Setiap Muslim berhak sepenuhnya untuk mengikuti salah satu mazhab yang mana jua telah sampai kepadanya dengan cara yang benar dan meyakinkan. Dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya telah dicatat dengan teliti dan sempurna yang kitab-kitab mazhab bersangkutan yang memang dikhususkan untuknya. Begitu pula setiap orang yang telah mengikuti salah satu di antara mazhab-mazhab itu diperbolehkan pula untuk berpindah ke mazhab yang lain, yang mana pun juga dia tidak berdosa sedikit pun dalam perbuatannya itu. Kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya mazhab Ja'fariyah yang dikenali sebagai sebutan mazhab Syiah Imamiyah Ithna Asy'ariyah adalah satu mazhab yang setiap orang boleh beribadah dengan berpegang kepada aturan-aturannya seperti mazhab-mazhab yang lain. Kaum muslimin Sayyidiyah mengerti tentang hal ini dan berusaha melepaskan diri dari kongkongan asabiyah dalam membina suatu mazhab tertentu tanpa berasaskan kebenaran. Dalil-dalil yang kuat dan hujah-hujah yang kukuh dan terang seperti matahari di waktu siang tanpa dilindungi awan telah meyakinkan bahawa mazhab Ahlul Bait adalah mazhab yang benar yang telah diambil oleh Syiah daripada para imam Ahlul Bait alaihissalam dan daripada datuk mereka Rasulullah SAW, daripada Jibril alaihissalam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menukarnya dengan yang lain sehingga mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyatuan Syiah dan Sunni. Penyatuan antara Syiah dan Sunni pernah cuba dilakukan oleh beberapa ulama terdahulu seperti Syekh Mustajarullah, ulama sunnah di Rusia, dan Syekh Mustafa As-Sibai. Semuanya gagal apabila gesaan supaya pengikut Syiah menerima akidah Sunni tidak diterima oleh pengikut Syiah. Syekh Yusuf Al-Qadrawi pula mengatakan bahawa penyatuan yang cuba dilakukan oleh golongan Syiah hanyalah bertujuan mengajak golongan Sunni menyertai pegangan Syiah yang sama sekali dengan pegangan Sunni sendiri. Apakah hukum dalam mengamalkan ajaran Syiah? Di sini saya tampilkan fatwa pengharaman Syiah menurut Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan.
Berdasarkan fatwa yang dikemukakan, musyawarah bersetuju menerima keputusan Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia pada 3 Mei 1996 memansuhkan keputusan Muzakarah yang lalu yang menyatakan bahawa mazhab Syiah dari golongan Zaidah dan Ja'fariyah diterima untuk diamalkan di Malaysia. Maka perkara ini dimansuhkan dengan mengatakan haram untuk dalam pengamalan Syiah dan menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia adalah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak kiralah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Dan Mufti Perak dan Sri Harusani Zakaria menyokong tindakan pihak berkuasa juga yang menyerbu dan menahan pengikut fahaman Syiah. Beliau berkata ajaran Syiah ni tak boleh diamalkan dan disebar di Malaysia walaupun diadakan secara tertutup. Semua agama sebab apa? Sebab Syiah ni dia jelas dia menyimpang daripada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita amalkan, yang diamalkan oleh majoriti rakyat Malaysia pada hari ini. Dan Malaysia tidak mengiktiraf langsung fahaman lain seperti ajaran Syiah dan sebagainya. Persoalannya, apakah pegangan ajaran Syiah terhadap perkahwinan atau pernikahan mut'ah yang sememangnya diharamkan dalam Islam? Jawapannya, Fathullah Al-Kashani menyebutkan dalam tafsirnya diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, siapa yang telah melakukan mut'ah satu kali maka darjatnya sama dengan darjat Husain alaihissalam. Siapa yang melakukan mut'ah 2 kali maka darjatnya sama dengan darjat Hasan alaihissalam. Siapa yang melakukan mut'ah 3 kali maka darjatnya sama dengan darjat Ali alaihissalam. Dan siapa yang melakukan mut'ah 4 kali maka darjatnya sama dengan darjatku. Tafsir Manhaj As-Sadiqin halaman 365. Al-Kashani juga menyebutkan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya baginda bersabda, siapa yang meninggal dunia dan belum pernah melakukan mut'ah maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan kudung. Tafsir Manhaj As-Sadiqin halaman 365. Selain riwayat tersebut, masih banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan mut'ah dalam kitab-kitab Syiah yang muktabar, terutamanya dalam bahasa Urdu yang ditulis oleh Al-Majlisi. Antara lainnya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah berkata, siapa yang merasa keberatan tentang mut'ah dan tidak mahu menerimanya, maka dia bukan termasuk dalam golonganku dan aku berlepas diri daripadanya. Yang kedua, Sayyid Al-Alim sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang pernah melakukan mut'ah dengan wanita mukmin, maka pahalanya seperti orang yang menziarahi Kaabah 70 kali. Risalah Mut'ah Ajalah Hasanah oleh Al-Alamah Muhammad Al-Baqir, halaman 16. Persoalan seterusnya mengenai Syiah. Adakah golongan Syiah ini mengiktiraf Al-Quran yang ada pada tangan kaum muslimin pada hari ini? Jawapannya adalah tidak. Mereka tidak mengiktiraf Al-Quran yang mana kita sedang baca sekarang ni. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah sedang baca hari ini. Kenapa? Kerana bagi mereka, Al-Quran itu dipelajari dan diajar oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka ini sangat-sangat anti kepada sahabat Nabi Muhammad kecuali Sayyidina Ali. Jadi di situ bagi mereka apa sahaja yang diajarkan oleh sahabat baginda adalah semuanya dusta. Jadi mereka tidak percayakan pada Al-Quran. Dan bagi mereka ada dalam kalangan sahabat ini yang sudah menyeleweng isi serta makna Al-Quran itu. Mereka jadi tidak percaya sebab bagi mereka Al-Quran ini telah diseleweng. Sedangkan Allah telah menjanjikan bahawa Al-Quran ini tidak akan dapat diseleweng sehingga ke hari kiamat. Tambahan lagi, sebenarnya golongan-golongan yang menyeleweng Al-Quran ini tapi sebenarnya tidak percaya pun, tapi telah diseleweng sebenarnya daripada kalangan mereka sendiri. Contohnya dalam surah Al-Kawthar, golongan Syiah membacanya secara A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tayna ya Muhammad Kawthar. Mereka menambah ya Muhammad di situ. Sedangkan
dalam Al-Quran ikut Ahli Sunnah wal Jamaah ialah inna a'tainaka al-kautsar. Jadi siapakah sebenarnya yang menyeleweng? Iaitu mereka sendiri yang menyeleweng. Jadi tapi mereka tak mahu percaya terhadap Al-Quran. Seterusnya, persoalan ketiga iaitu apakah kesannya terhadap umat Islam di negara ini jika Syiah berkuasa di Malaysia? Saya mengambil jawapan ini daripada Majlis Agama Islam Selangor. Dia mengatakan bahawa kita sebagai umat Islam yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepatutnya memandang serius terhadap penularan virus Syiah ni yang semakin hari semakin rancak, semakin licik dengan pelbagai penipuan untuk menarik pengikut-pengikutnya yang baru. Jika penegasan dan pemantauan yang rapi tidak dilakukan terhadap puak Syiah ni, dibimbangi akan terjadinya seperti negara-negara yang lain yang kita lihat pada hari ini, yang telah tercetusnya kacau bilau dan pertumpahan darah berpunca daripada perlakuan dan tindakan pengikut Syiah ni. Kejadian-kejadian terjadi yang kita lihat di Syria, Lebanon, Iraq, Pakistan dan sebagainya, yang mana kerap tercetusnya pertumpahan darah yang melibatkan umat Islam yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan puak Syiah yang melampau, yang kita sepatutnya jadikan iktibar supaya tidak berlakunya penyebaran Syiah ni dalam negara kita. Penyebaran Syiah ni boleh diumpamakan sebagai barah di negara ini dan perlu dibanteras sebaik mungkin sebelum merebak dengan lebih teruk sehingga menjadi ancaman kepada perpaduan ummah dan keutuhan agama, sekaligus memecah belahkan perpaduan umat Islam di negara kita ini, iaitu negara Malaysia. Kesimpulannya, Syiah merupakan suatu kebimbangan buat semua umat Islam. Pengaruhnya menular ke dalam kehidupan umat Islam melalui pelbagai cara. Umat Islam diperhidupkan dengan mazhab Syiah yang dianggap sebagai salah satu daripada mazhab Islam yang mana tiada sebarang perselisihan dari sudut akidah dan syariat. Penyelewengan ini yang mempengaruhi umat Islam agar menerima Syiah. Mereka telah berjaya meyakinkan beberapa golongan rakyat Malaysia supaya bersembahyang mengikut cara Syiah, iaitu dengan cara meluruskan tangan ke bawah semasa berdiri qiyam serta meletakkan tanah atau batu di tempat sujud untuk bersujud. Perlakuan begini adalah salah satu pengaruh Syiah dalam ibadah yang mana ia berlaku tanpa ada sebarang halangan atau teguran berasaskan konsep kebebasan agama dan beribadat. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.